Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, aku nak bawa tajuk pasal inflasi tau. Inflasi. Yang duk kata inflasi turun, kenapa inflasi turun tapi harga tak turun-turun, malah harga makin naik. Kan? Tambah-tambah barang daripada luar negara kita bawa mai ke dalam Malaysia, harga lagi melambung. 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, okey lagi. Tahun ini lagilah teruk. Jadi, satu lagi, tambah-tambah pula ringgit dengan US dollar jauh lari kan. Memang kita sangat-sangat terkesan. Sebab itulah kerajaan hari ini akan berusaha untuk pulihkan ringgit Malaysia berbanding US dollar. Dan baru-baru ni pun antara Thailand, Indonesia dan Malaysia boleh pakai mata wang hanya satu mata wang. Sama ada ke dalam Malaysia, nilai Indonesia digunakan di dalam duit Indonesia, rupiah, boleh guna di dalam negara macam di dalam negara kita. Duit kita boleh guna ke dalam negara Thailand dan juga Indonesia. Macam tak kira lah daripada segi import, ekspor, kita boleh guna. So, hari ini aku akan bawa dua tajuk kepada hampa. Tajuk, kenapa inflasi turun, harga tak turun. Dan macam negara kita boleh menggunakan mata wang di antara 3 negara, mata wang yang sama tanpa menggunakan US dollar. Kita boleh guna mata wang baht, ringgit dan rupiah. Hari ini aku akan bawa dulu cerita pasal inflasi. Jom sama-sama kita dengar. Jadi saya nak tumpu sedikit tentang soal dan konsep inflasi ni. Kerana ayat yang selalu dipakai ialah inflasi turun tapi harga macam tak turun je. Hari ini saya nak jawab satu soalan yang paling popular dekat dunia. Abang, kenapa inflasi turun tapi harga tak turun? Baru ada semangat sikit. Okey guys, korang pernah tak tertanya kenapa walaupun inflasi dia menunjukkan penurunan, contoh daripada 4% kepada 3% kepada 2%, akan tetapi kenapa harga barang macam tak turun lah? Okey, hari ini saya nak menjelaskan kenapa keadaan ini berlaku. Guys, sebenarnya kita mengira inflasi ni daripada mana? Kita mengira inflasi ni daripada indeks harga pengguna ataupun IHP. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai Consumer Price Index ataupun CPI. CPI ni dia adalah sejenis indeks yang mana dia ada tahun asas iaitu 100. Jadi dia punya indeks tu boleh pergi di bawah 100 dan juga boleh pergi di atas 100. Melalui masa, biasanya indeks harga pengguna ni dia akan naik dan naik. Itu adalah satu keadaan di mana ekonomi itu berfungsi secara normal lah. Dan keadaan ni sama kepada semua negara, iaitu dia punya IHP akan sentiasa naik daripada tahun ke tahun. Cuma yang membezakannya adalah betapa laju dia naik ataupun tidak. Dalam satu keadaan ekonomi yang sihat, walaupun dia punya IHP itu naik, akan tetapi dia naik dalam keadaan yang perlahan. Apabila dia naik dalam keadaan perlahan, disitulah inflasi itu pun bergerak dalam keadaan yang perlahan. Katakanlah kadar inflasi berada pada paras 3% dan kemudian paras inflasi turun kepada 2%. Bila dia bergerak daripada 3% kepada 2% bukan bermaksud harga jatuh guys. Ia bermaksud kenaikan harga itu diperlahankan. Daripada dia naik sebanyak 3%, kemudian dia naik sebanyak 2%. Jadi dia sentiasa naik, cuma kenaikannya itu jadi perlahan. Guys, ini adalah indeks harga pengguna bagi negara Malaysia. Kalau korang tengok melalui masa, dia akan naik. Tetapi dia punya naik itu tidaklah begitu ketara sangat. Maksud saya, walaupun dia naik, dia punya keluk ni tidaklah naik mencanak macam gini guys. Kalau dia naik mencanak macam gini, maksudnya hyperinflation lah. Bermaksud kepantasan di dalam kenaikan harga itu sangat-sangat laju. Sebagai contoh, korang tengok apa yang berlaku dekat Argentina, dia punya indeks harga pengguna dia. Dia punya kenaikan tu mencanak ke atas. Maksudnya dia punya keluk ni kecerunan dia sangat tinggi. Disebabkan kecerunan ini yang sangat tinggi guys, sebab itulah inflation rate dia boleh mencecah lebih daripada 100%. Bermaksud kenaikan di dalam IHP ni kita tak boleh nak halang dia guys. Akan tetapi kita boleh kawal dia punya pergerakan tu supaya dia tak naik mencanak macam gini. Ini pula contoh bagi negara Venezuela. Kalau korang tengok dekat situ tu, nampak tak dia punya IHP tu naik tinggi macam tu. Bermaksud setiap masa kenaikan di dalam dia punya paras harga tu terlalu laju guys.
dah tak boleh dikawal lagi dah. Sebab tu kalau korang tengok dia punya inflation rate ni 398%. Disebabkan apa? Kecerunan di dalam IHP dia sangat tinggi. Jadi guys, maksud saya macam ni. Inflation ataupun kenaikan paras harga tu setiap tahun dia akan berlaku. Bukan bermaksud bila inflation rate tu daripada 3% pergi kepada 2%, kemudian kita tengok, kita jangka dekat market, oh harga barang jatuh. Bukan macam tu guys konsep dia. Akan tetapi kelajuan di dalam kenaikan itulah yang kita ukur melalui inflasi. Apa yang kita nak adalah kita memperlahankan kenaikan di dalam kelajuan harga tu. Jadi guys, aku harap video ni dapat memberikan korang satu gambaran dan juga pemahaman macam mana inflasi itu berfungsi. Okay guys, ada apa-apa lagi soalan? Boleh letak dekat bawah ni dan jangan lupa bagi aku satu like dan juga sharekan video ni untuk manfaat semua orang. Jadi saya Okey geng, itulah serba sedikit perkongsian daripada sahabat ni dan mudahlah kita fahaman. Jadi alhamdulillah kita punya negara pun dah turun sehingga 2% kan. Jadi satu-satu barang tu dia nak naik pun dia naik sikit-sikit je. Dia kita tak rasa. Kesan yang paling terasa sekali di waktu zaman Perikatan Nasional Memerintah dan inflasi naik sampai 4% lebih. Jangan lupa lah, kita tak lupa. Dan kesan tu akan dirasai sehinggalah hari ini. Dan cuba tengok kerajaan Anwar Ibrahim ambil alih, Allahu Akbar. Pelbagai dia perbuat. Sehingga kan untuk contoh macam untuk ayam kan. Untuk ayam, makanan dedak ayam tu terlalu mahal sebab kena import. So antara kerajaan Negeri Sembilan dan kerajaan dengan kerajaan Selangor buat satu MOU dan berkongsi tanah untuk tanam jagung. Function jagung ni untuk hasilkan dedak. So apabila jagung tak perlu diimport dan jagung tu boleh menghasilkan dedak untuk ayam, so kita dah jimat duit lah. Dan kita dah jimat. Sebab sebelum, contohlah macam kita beli barang daripada luar negara, nak masuk ke dalam Malaysia, dia perlu menggunakan US dollar. US dollar ni, haram jadah ni, dia makan atas angin je. Dia untung atas angin je. Kan? Apabila dengan syarat-syarat dan undang-undang dia tu, kalau kita beli daripada Thailand, sepatutnya kita ni, ringgit Malaysia, kita nak beli barang daripada Thailand, sepatutnya Thailand dengan Malaysia je lah. Tapi, tengah-tengah jalan tu ada US dollar. Kita perlu tukar kepada US dollar dahulu dan barulah boleh pergi dekat Thai baht. Sebab tu sekarang ni pula apabila ringgit rendah, US dollar tinggi, tu yang harga jadi melambung tinggi tu. So aku nak bawa kepada hampa soal apa? Soal antara tiga negara besar ni, Thailand, Malaysia dan Indonesia, kita boleh memakai hanya, hang boleh pakai duit aku boleh pakai duit hang. Di negara hang, di negara aku, mata wang sama-sama terima. Jom sama-sama kita dengar apa yang dikatakan oleh sahabat ni. Jom sama-sama kita dengar. Alright guys, hari ni saya nak cerita dengan korang satu perkembangan yang sangat penting di dalam sistem monetary. Bukan sahaja dengan negara kita tetapi juga dengan negara jiran kita. Contohnya negara Indonesia dan juga negara Thailand. Dalam diam-diam sebenarnya kita ada plan guys. Kalau korang nak tahu, Malaysia adalah sebuah negara perintis untuk berpakat dengan negara jiran seperti Indonesia dan juga Thailand, agar kita boleh lari dan kita boleh keluar daripada sistem perdagangan yang menggunakan mata wang US dollar. Dan keadaan ini kita panggil sebagai Local Settlement Currency Framework ataupun LCS Framework. LCS Framework ni kita akan gunakan untuk perdagangan antarabangsa dengan negara Indonesia dan juga negara Thailand guys. Yang mana korang faham kan sebelum ni kita sebenarnya menggunakan mata wang US dollar untuk berdagang antara satu sama lain. Akan tetapi, apa hal kita asyik nak support US dollar je, Kalau tak ada US dollar, kita tak boleh berdagang ke? Di atas dasar inilah Local Currency Settlement ataupun LCS ni dibangunkan. Yang mana tujuan utamanya adalah untuk keluar daripada sistem ataupun hegemoni US dollar
supaya kita dengan negara-negara jiran kita menggunakan mata wang kita sendirilah guys, iaitu rupiah, ringgit Malaysia dan juga Thai baht, untuk berdagang antara satu sama lain dan memberikan maksimum benefit sesama kita. Ni kalau tak kita berdagang dengan negara jiran kita, tapi tiba-tiba kita guna US dollar, tiba-tiba US pula yang gain, yang dapat benefit daripada tu. Untuk apa? Okey guys, dalam perdagangan antarabangsa sebelum ni dengan negara kita dan juga Thailand dan juga Indonesia, kita menggunakan sistem double conversion. Okey, sebagai contoh kan, katakanlah kita membeli barang daripada Thailand, kita bawa masuk, kita import daripada Thailand kan guys, dan kemudian kita terpaksa convert duit ringgit Malaysia tu kepada US dollar, dan kemudian kita ambil US dollar tu, kita transfer kepada Bank Thailand ataupun Bank Indonesia sebagai bayaran. Korang boleh tengok diagram dekat bawah ni guys. Ini adalah sistem yang asal sebelum ni guys. Yang kita nak berubah sekarang guys kepada sistem yang dekat bawah ni guys. Korang tengok dia punya diagram tu kan. Ini yang kita panggil sebagai Local Currency Settlement Framework guys. Yang mana kita menggunakan single conversion sahaja untuk kita berdagang di antara satu sama lain. Sebagai contoh, korang tengok dekat bawah ni kan guys, katalah kita membeli barang daripada Indonesia for example. Kemudian kita tak payah gunakan lagi US dollar guys. Kita just convert ringgit Malaysia tu direct kepada rupiah for example. Dan kemudian kita transfer duit rupiah tu kepada Indonesia. Lagi senang guys, tak payah gunakan US dollar pun. Jadi dia adalah sebuah single conversion. Tak payah double conversion guys. Lagi simple, lagi mudah, lagi menguntungkan negara-negara kita semua. Dan perdagangan antara kita dan negara-negara jiran ni tidak tertakluk kepada pergerakan dan juga perubahan di dalam US dollar itu. Alright, aku harap korang dapat something daripada video ni. Jangan lupa kasihlah aku satu like dan juga sharekan video ni. Dan semoga pada masa akan datang kita tidak perlu lagi nak bergantung kepada US dollar. Turun naik di dalam value US dollar tu tidak akan memberikan impact kepada perdagangan kita dengan negara-negara serantau. Okey geng. Itulah serba sedikit pasal mata wang. US dollar ni, cuba bayangkan segalanya sistem ekonomi yang ada di dalam negara kita semua menggunakan US dollar. Sebab tu antara negara-negara yang menentang Amerika Syarikat, yang menentang US dollar, antara BRICS kan, ada negara Rusia, ada negara China, ada negara India, ada lagi beberapa negara. BRICS, BRICH, itu di setiap BRI itu dia ada nama-nama negara dah. Nanti insyaAllah aku akan buat explain daripada brother ni juga soal BRICS. Jadi sebab apa? Sebab kita macam kita, negara kita ni senang-senang je hari-hari duk bagi keuntungan kepada US dollar, senang-senang je. Sedangkan kita ni, kita boleh direct je dengan negara-negara yang kita nak berdagang, yang negara-negara kita yang kita duk nak berurusan. Kita boleh je direct. Tapi US dollar ni dia duk makan untung ni senang-senang. Kok macam mana pun kena ni duit ringgit kena convert kepada US dollar dulu. Lepas US dollar barulah convert kepada negara mata wang Thailand ke, ataupun rupiah ke, ataupun dolar-dolar yang negara-negara lain. Cuba tengok US dollar duk makan atas angin tu senang-senang sangat. Jadi kita tak mau benda ni, yang perkara ni dah puluhan tahun dah US dollar makan. So dengan antara bank negara, tiga negara ni bersefahaman, bersetuju antara kita guna mata wang sesama kita aja. Kita tak perlu nak fikir lah dia nak macam dia nak convert macam kepada US dollar. Lepas tu kita duk bagi depa untung buta-buta aja. Lebih baik antara kita, lepas tu bank negara sesama macam sesama tiga negara ni untung sama-sama untung. Memang tak perlu bergantung kepada US dollar. So inilah perkongsian aku hari ni. Boleh subscribe, like, komen dan share. Bagi like satu. Assalamualaikum.